UMNO. Dan hari ini akhirnya Tan Sri Muhyiddin membuat pengakuan bahawa dia tidak akan hadir untuk melakukan sumpah laknat sebagaimana kemudian dicabar oleh Datuk Seri Zahid. Sebab dia kata saya tak nak buat ini sumpah laknat kerana saya cakap tu benar. Kau kata cakap benar, macam mana kau nak buat sampah tak ada kesanggupan? Sebab itu saya menerima kiriman kawan-kawan. Dia kata aku dah kata, ni kawan saya hantar kiriman kat saya. Ini serupa juga dengan kes nak tekan hutang. Besar kecil, ni kawan-kawan yang kata ni apalah, hukut mau lebih lah. Bukan kena modal pun, cuma air dia busuk dia aja. Ni dia getak lebih tapi bunyi macam tin Milo kosong. Sebab tu kawan-kawan dia kata kalau dia bercakap benar, kenapa takut untuk bersumpah laknat? Mungkin dia sebagai anak ulama, dia dah tahu akibatnya. Dia laksanakan sumpah laknat, sedangkan apa dia cakap tak benar, apa akan berlaku. Itu cerita dia. Jadi kabarnya sekarang ni saudara, banyak pihak sejak Datuk Seri Zahid Hamidi melontarkan kenyataan dia mahu melakukan sumpah laknat di masjid dalam kawasan Tan Sri Muhyiddin sendiri, iaitu di Paguh. Dia kata dia nak buat sumpah laknat dan dia harap Tan Sri Muhyiddin sudi untuk hadir sama-sama melakukan. Dan saya nampak ni saudara Zamil, Datuk Zamil Ibrahim ni, saya ketawalah bila dia buka gelanggang saja. Memanglah kadang-kadang pemikiran itu kita pun tak terfikir. Dan Datuk Zamil kata dia mencabar. Kita dikejutkan baru-baru ini Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan Datuk Seri Zahid Hamidi bawa fail bertimbun untuk minta settle case. Dan dia juga menyatakan dia ada saksi, iaitu Tuan Guru Haji Hadi dan juga Azmin Ali. Semalam Datuk Seri Zahid menyatakan beliau sanggup bersumpah laknat menafikan perkara itu. Dan dia juga minta Tan Sri Muhyiddin Yassin melakukan perkara yang sama, iaitu bersumpah laknat. Cuma hari ini saya agak terpanggil untuk meminta saksi yang dikatakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin berada bersama. Kalau nak suruh Azmin Ali bersumpah, dia punya kes semburit hari itu pun tak settle lagi, tak sesuai. Tetapi Tuan Guru Haji Hadi adalah manusia yang sangat baik, suci, bak salji di Switzerland. Jadi saya cadangkan, saya minta, saya desak Haji Hadi dapat bersumpah laknat bahawa kamu ada bersama Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika Datuk Seri Zahid Hamidi bawa fail bertimbun untuk settle kes dia. Sewaktu di pentas kamu tersenyum apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan kamu juga ada. Jadi hari ini saya desak Haji Hadi untuk bersumpah laknat bahawa kamu menyaksikan fail bertimbun itu. Sumpah. Di mana-mana masjid tolong bagi tahu awal. Sama ada di Kuala Lumpur ataupun di Johor, saya boleh untuk tolong mengatok kalau Datuk Seri Tan Sri Haji Hadi bersetuju. Tolong. Sebab Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan Tuan Guru Haji Hadi turut sama ada. Azmin Ali juga ada. Tapi Azmin Ali kes dia semburit dulu pun tak settle lagi, kabur dan sebagainya. Jadi kita minta Tuan Guru Haji Hadi dapat bersumpah laknat bahawasanya Tuan Guru nampak fail bertimbun itu yang dibawa oleh Zahid Hamidi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tan Sri Muhyiddin perlu hadir. Dia kata Tan Sri Haji Hadi pun kena hadir sebab nama dia telah dipetik oleh Tan Sri Muhyiddin sebagai saksi. Dia juga kena hadir. Apakah benar tak benar dakwaan Tan Sri Muhyiddin? Dia juga perlu melakukan sumpah laknat. Cuma dia kata untuk seorang lagi. Ini disebut oleh Tan Sri Muhyiddin dalam ucapannya tu, itu Muhyiddin, Azmin tak payahlah. Sebab kes semburit pun dia tak berani nak buat bersumpah, apatah lagi tak boleh pakai lah. Jadi saudara Zamil memang agak lucu bila dia mengutarakan persoalan itu. Kita fikir betul juga. Sebab nama yang disebut oleh Tan Sri Muhyiddin, dia kata Tuan Guru Haji Hadi pun ada sama, Azmin Ali pun ada sama. Jadi mereka ni perlu tampil. Apakah benar kenyataan itu? Dan sekarang ni Presiden UMNO dah buat cabaran. Jadi saya bila sebut cerita tentang sumpah dan sumpah, saya teringatlah satu ketika dulu pernah berlaku, saudara. Satu ketika dulu zaman Tengku Abdul Rahman, itu apabila berlaku perbalahan antara Datuk Asri Haji Muda Allahyarham dengan almarhum Tengku Abdul Rahman yang menyentuh soal dasar negara, soal tanah dan sebagainya.
Akhirnya sama-sama melakukan sumpah di masjid, junjung Quran. Itu kebenarannya, saudara. Ini kita, jadi bila saya tengok ada isu sumpah lanak ni seperti mengulangi. Sebab itu saya kata benar kata Tengku Datuk Arun tu. Sesuatu peristiwa itu seringkali akan berlaku dan berulang-ulang. Cuma masa dan tempatnya saja yang berbeza. Sekarang ni berulang balik lah. Tapi nampak gayanya Tan Sri Muhyiddin dia takkan jawab. Dia tak berani untuk melakukan sumpah laknat. Sebab itu saya menerima kiriman daripada saudara Mat Fadil. MY Fadil, dia kata dulu dia kata Tan Sri Muhyiddin berani bersumpah. Tapi kenapa sekarang tak berani? Kerana dari jawapannya sudah nampak dia seorang penakut. Nampak bongkak dan sombong. Bukan dia tidak pernah melakukan sumpah wabillahi wallahi wabillahi wa ta'ali di atas pentas. Dia pernah bercakap masa sebelum musim Pilihan Raya 14 dulu, waktu dia menyerang Datuk Seri Najib. Dia kata saya bersumpah wallahi wabillahi wa ta'ali, saya dan Syafi'i, katanya tak terima satu sen pun wang satu daripada YNDB. Dulu kamu berani bersumpah, kenapa yang ini kau tak berani bersumpah? Tapi kenapakah dia takut untuk melakukan perkara yang sama? Dia bukan susah pun. Kerana dia menuduh, mengatakan bahawa ada bertimbun-timbun fail dibawa oleh Datuk Zahid. Berbungkih dia. Sekarang bersumpahlah anda. Ini keadaannya. Jadi kata saudara MD Fadil, dia kata kau orang ni fikir baik-baiklah. Apakah halnya nak bawa fail bertimbun-timbun? Dia kata untuk merayu gugur kes. Sedangkan cukuplah sekadar bertemu dan suarakan, dah cukup, dia kata. Jadi Wak Imam Mahathir pun katanya, Muhyiddin pun katanya kata ada saksi. Jadi kenapa tak dilanjutkan kepada report polis saja? Jadi Muhyiddin kalau namanya pun berpuluh tahun rakyat kena tipu, apatah lagi yang ini. Itu gambarannya, saudara. Jadi tiada yang mustahil benda itu boleh berlaku. Terpulanglah pada segala-gala keadaan. Saudara? Selesaikan, saya nampak gayanya memang tak ada lah. Tapi saya yakin Presiden UMNO akan hadir di masjid di Pagoh pada hari Jumaat nanti. Mungkin nak solat di situ. Kita pulang. Kalau ada Tan Sri Muhyiddin, sama-sama nak member buat sumpah. Kalau tak ada Tan Sri Muhyiddin, tak payahlah buat sumpah. Artinya apa yang dia kata tak betul. Setelah lepas cerita sumpah laknat, ini kes Saman pula dah. Ini musim pilihan raya ni di Negeri Johor ni, kita tidak lari daripada isu saman menyaman. Dah timbul pula dah sekarang ni. Bahawa calon daripada Parti Keadilan yang dulu pernah bertanding di kerusi Dun Ringgit pada pilihan raya 14 dulu, dia telah pun mengambil tindakan undang-undang. Selepas namanya tidak dicalonkan semula di kerusi Ringgit. Saudara Malik Faizal Ahmad mengukuhkan saman terhadap Khairuddin Abdul Rahim yang sebelum ini keluar daripada amanah dan menyertai PKR bersama dengan 7 anggota individu lain, katanya. Dalam surat tuntutan, kenapa dia saman? Ini sebagaimana dilaporkan oleh Malaysia Kini, Malik mendakwa tindakan itu telah menyebabkan dia hilang peluang untuk bertanding apabila mereka menghantar memorandum yang mengandungi tuduhan fitnah kepada kepimpinan PKR. Jadi dia kata individu terbabit mendakwa mereka mendapat maklumat bahawa Malik meminta suapan puluhan ribu ringgit daripada kontraktor semasa menjadi ketua whip Parti Keadilan Rakyat di Majlis Perbandaran Batu Pahat. Dah mula membongkar. Sudah ada isu sama menyaman, sudah ada isu hanya di Majlis Perbandaran Batu Pahat, sudah ada saling tunding menunding, tuduh menuduh. Ini yang saya katakan yang saya rasa bahawa pilihan raya di Johor ni, ia akan mengungkap banyak persoalan yang selama ini tersembunyi. Jadi kita tunggu, saya tak mencampur lebih. Sekarang ni perkara itu dah dia buat saman, biarlah mahkamah menentukan. Cuma agak ketahulah saya tak dapat jadi calon saman. Saya rasa bahawa dia kata dia hilang untuk mendapat calon. Dia yakin benda begitu. Dia dipulanglah. Satu lagi saya lihat ini tentang Parti Keadilan ni, saya nampak bahawa warga, anak-anak muda, sebagaimana yang saya katakan beberapa hari dulu, anak muda sudah pun mula retaliate. Mereka sudah pun mula bangun untuk menyanggah Parti Muda. Kiriman yang saya dapat, dia kata muda makin besar kepala. Jadi apa tindakan PKR? Ini cerita hubungan antara parti komponen dalam pikiran PH ibarat retak menanti belah.
Pemimpin Pakatan Harapan boleh diberikan pelbagai penafian, tetapi tindakan mereka jelas menampakkan sudah tidak ada kemesraan. Ini tulisan daripada Anak Muda Keadilan. Bermula dengan kenyataan DAP di Sarawak yang seolah-olah meletakkan kesalahan kepada Pakatan Harapan Pusat atas pencapaian buruk dalam PRN Sarawak. PKR yang tidak memenangi sebelah kursi dalam PRN Melaka dan Pilihan Raya Negeri Sarawak pula seperti mahu menyalahkan PH pula. Jadi tindakan PKR enggan menggunakan lambang Pakatan Harapan dalam PRN Johor, kita lihat seolah memburukkan keadaan. Ya di sini meletakkan, nampaknya mereka meletakkan kesalahan hanya pada PKR. Saya pun hairan macam mana dalam satu persekongkolan dia sepatutnya sama-sama lah memikul. Kalau dah kalah sama-sama lah tanggung. Macam UMNO Barisan Nasional, kita bila kalah tak ada masalah, kita masih setia. Tak ada pula nak nyalahkan orang ni, nak nyalahkan UMNO, nak nyalahkan MCA, nak salahkan MIC, nak salahkan parti PBR dan sebagainya. Tak ada. Seharusnya begitu. Sekarang ni nampak gayanya sekarang ni tambah-tambah lagi apabila lebih mengguriskan hati apabila Don Putih Wangsa yang didakwa kubu Parti Keadilan Rakyat telah diserahkan kepada Parti Muda. Ini sebenarnya membuatkan rasa hati yang cukup terkilat di kalangan anak muda dalam keadilan. Jadi PKR bukanlah parti pecisan katanya yang tidak ada pengalaman dalam sepak terjang politik. Diberikan 3 kerusi Don. Katanya bahawa perkara itu ada pihak mendakwa kerana itu mustahil dimenangi kepada anak muda. Tetapi segala-galanya berkemungkinan. Belum pasti kawasan yang kamu anggap selamat itu, maka kamu akan menang. Jadi kemarahan Parti Keadilan Rakyat terhadap posting muda dalam di Kedah, dalam FB yang mengaitkan PKR dalam amaran rasuah seakan-akan dilepaskan dalam pemberian 3 kerusi kepada muda. Jadi tuduhan Presiden Muda bahawa adun tiram. Ini adun tiram adalah anda ahli PKR. Katanya mengabaikan pengundi India benar-benar membakar api kemarahan di kalangan ahli anak-anak muda di Johor PKR. Jadi PKR kini dilihat seperti dia nak dirikan oleh Pakatan Harapan dan muda pula dilihat sebagai pilihan untuk menggantikan Parti Keadilan Rakyat dalam Pakatan Harapan selepas Pilihan Raya Negeri Johor. Kerana setiap keputusan PA dibuat tanpa sebarang perbincangan dengan PKR, tapi mereka lakukan bersama-sama dengan muda. Apakah PKR akan berterusan membiarkan dirinya dilayan dengan layanan kelas 2 oleh Pakatan Harapan? Terpulang. Tapi warga dalam Parti Keadilan sudah melihat muda makin besar kepala. Apakah tindakan PKR? Terpulang.